Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alright. Okay, so malam ni macam biasa saya open untuk Q&A. Okay, so malam ni saya tak ada topik khas. Tapi saya buka Q&A untuk anda bertanya soalan berkenaan anak lambat bercakap lah. Kan? Okay, so saya tunggu soalan ke. Waalaikumsalam. Hai Puan Honeydew. Comel nama Honeydew. Alright, sekiranya ada soalan, anda boleh type di ruangan komen. So, saya akan jawab beberapa soalan, mungkin bukan semua. Selalunya tak sempat nak jawab semua. Mana yang sempat saya jawab. Okay. Hai Puan Nadia. Puan Hijrah tu, Puan Amni, siapa lagi? Puan Lina, Puan Azura, Cik Puan Syah, Puan Intan Nur Kamarina, Puan Humazira, Puan Itin. Siapa lagi? Okay, sekiranya ada soalan boleh type di ruangan komen. Boleh ke nak pergi? Boleh. Boleh ke nak pergi center? Boleh. Cuma kena buat appointment lah. Kan dan tengok untuk urusan, untuk apalah kalau kita nak apa tu, nak bertanya tentang program ke, apa ke, ataupun ada apa tu nak berjumpa terapis ke, yang tu perlukan appointment lah, sebab takut nanti datang-datang tak ada orang untuk, tak ada terapis yang boleh entertain. Kan nanti kan penat je datang kan. Better buat appointment. Alright. Okay, anak kedua 2 tahun 2 bulan. Minggu depan first speech therapy. Okay. Word sangatlah. Tak, macam tak habis type tu Puan Honeydew. Dah tertekan enter dah. Hai Puan Siti Hairia. Okay. Seawal umur berapa boleh detect anak speech delay? Okay. Puan Lily punya soalan. Alright, seawal umur berapa kita boleh detect anak kita ni lambat bercakap? Okay, dia macam ni. Okay, kalau kita nak betul-betul tengok kemahiran bercakap, kan kemahiran bercakap ni maksudnya kemahiran sebut perkataan. Okay, sebut perkataan tu terus. Okay, so biasanya anak akan mula bercakap, kanak-kanak lah, kanak-kanak biasanya mula bercakap dalam lingkungan usia setahun ke setahun setengah, yang tu, dalam lingkungan ini. Okay, so ada yang bercakap awal setahun, setahun sebulan, setahun 2 bulan, setahun 3. Masa cakap tu maksudnya dia sebut perkataan yang ada makna lah. Contoh dia sebut ball untuk ball, untuk ball, apa dia sebut ball untuk ball lah, ataupun dia sebut bar untuk ball contohnya. Pelat tak apa, yang penting ada makna. Okay, maksudnya dia ada sebut perkataan. Selalunya dalam setahun ke setahun 6. So macam mana kita nak kata anak tu dah ada delay ke belum? Bila dia berusia setahun 6 bulan dan ke atas. Setahun 6 bulan dan ke atas masih lagi belum ada perkataan bermakna yang dia sebut. Itu dari segi bercakap lah. Okay, cumanya sebelum anak boleh bercakap yang umur setahun tadi ni, setahun 6 tadi ni, sebelum tu lagi sebenarnya kalau anda ada ilmu memang boleh detect awal. Sebelum setahun kita dah tahu anak ni akan ada risiko akan ada risiko lambat bercakap ataupun tidak. Contohnya kalau anak tadi tak ada eye contact contohnya kan, bawah setahun ni tak ada eye contact. Even bawah setahun macam tak pandai pun nak main dengan kita. Bawah setahun tadi ni kalau kita panggil ke, kita bercakap dengan dia pun dia tak ada tengok pun kita. So kalau yang macam tu kemungkinan kan anak tadi ni ada risiko untuk ada speech delay. Maksudnya kemahiran asas tu sendiri yang membolehkan anak tu untuk bercakap, kita boleh tengok seawal sebelum setahun. Cuma yang tu kena ada ilmu lah untuk identify kemahiran asas tu. Okay, so kalau setahun setengah ke atas belum ada perkataan lagi, belum sebut perkataan yang bermakna, itu dah masuk lambat bercakap dah. Cuma apa yang menentukan teruk ataupun tidak itu ditentukan oleh berapa jarak, berapa jauh lewat tu, kan berapa jauh. So kalau 5 tahun belum bercakap, kan jauhlah jarak lewat tu. Delay tu jauh. Lama delay tu. 5 tahun sepatutnya dia setahun lebih dah bercakap, tapi 5 tahun tak cakap lagi. Maksudnya delay tu delay yang teruk. Macam tu. So dia ada delay yang ringan, delay yang sederhana, delay yang teruk. Bergantung kepada berapa jauh dia delay tu.
Dia macam tu. Alright. First time masuk live. Selamat datang. Okay. Kita tengok yang kat TikTok. Anak ada eye contact problem. Tu soalan ke ayat penyata tu? Kan soalan ni mesti ada tanda soal kan. Ni macam ayat penyata ni. Ni soalan. Okay, anak setahun 10 boleh sebut mama abah. Yang lain dalam bahasa sendiri. Okey, setahun 10 boleh sebut mama abah. Okey, bagus. Cuma dekat sini kena tambahkan lagi perkataan bermakna anak sebut. Sebab setahun 10 biasanya secantik-cantik perkembang. Kalau kita nak kata perkembangan yang cantik lah. Nanti dia tak ada masalah untuk buat ayat dan seterusnya. Okey, setahun 10 tu kalau anak pun dah boleh buat 30 ke atas. 30 ke atas, 30 perkataan dan lebih lah. Dia dah boleh sebut 30 perkataan dan lebih. Yang itu kita tahu okey, mungkin insyaAllah dia nanti umur 2 tahun dia akan boleh buat ayat. Cuma kalau tahun 10, baru sikit sangat. Contoh ada mama abah, ada 2 lah kira mama abah. Okay, ada 2 perkataan baru. So yang ini Alhamdulillah dia dah boleh bercakap. Cuma kena tambahkan lagi vocab dia. Sebab nanti usia 2 tahun takut dia tak cukup bilangan vocab dia untuk membolehkan dia buat ayat. So nanti akan nampak kelewatan-kelewatan kan dia tak boleh nak match dengan perkembangan yang sepatutnya pada usia 2 tahun tu. Alright. So boleh tambahkan lagi bahasa anak. Okay. Salam. Selamat malam pada yang baru masuk. Okay. Puan Arimoy Carlo. Wow. Okay, normalkan anak setahun 6 ada perkataan bermakna tapi ada masa-masa dia nak keluar. Ada masa-masa dia tak nak kot. Lepas tu dia kena semua nombor huruf tapi tak tersusun. Okay. So, kalau setahun 6 dah ada perkataan, memang dia belum konsisten. Time ni anak-anak dia memang memang tak konsisten lagi menggunakan perkataan. Okay, contoh dia dah ada perkataan. Kita dah ada sebut a few perkataan tapi ada time dia tak sebut. Ada time dia sebut kalau macam contoh dia nampak cat, dia sebut cat. Ada time dia memang tak sebut cat kalau walaupun dia nampak cat kat depan dia. Okay, dia bukan every time akan sebut. Dan even sebenarnya sebagai seorang manusia biasa, kita manusia, okay, kita pun jarang sebut satu benda secara berterusan. Maksudnya secara konsisten. Ada time kita ignore. Kan? Ada time kita akan ignore benda tu because mungkin ada something yang lain, kita ada interest on something yang lain. Mungkin kita pernah sebut cat tu. Cat, itu ada kucing. Contoh satu hari mungkin kita tak akan sebut pun kat situ ada kucing. Walaupun because interest kita mungkin berbeza pada masa tu. Alright. So dia memang sebenarnya bukan setahun setengah je. Kadang anak tu setahun, 2 tahun, 3 tahun pun memang kadang dia tak akan sebut every single time benda tu muncul. Mesti ada yang dia takkan sebut. Tapi yang penting dia boleh guna secara konsisten. Konsisten tu maksudnya bukanlah setiap kali tapi kita kerap dengar. Okay, dan pada situasi yang sesuai. Macam tu. Okay. And kenal huruf, nombor tak tersusun tu tak ada masalah sebenarnya. Kalau bawah 5 tahun tak kenal huruf, tak kenal nombor pun masih lagi normal. Apatah lagi dah kenal tapi tak tersusun. Okay, bawah 4 tahun. Sebenarnya tak kenal huruf, tak kenal nombor masih lagi normal. Sebab huruf, nombor itu adalah akademik punya vocab. So dia tidak perlu pun untuk tahu pada masa sekarang umur setahun setengah. Tak perlu. Tak tahu pun tak apa. Sebab dia takkan ada efek pun pada perkembangan anak tu. Perkembangan bercakap tadi. Perkembangan komunikasi tak akan ada efek kalau anak tak kenal ABC dan nombor. Okay, it's okay. Sebab itu bukan vocab untuk bercakap dan bersembang. Itu vocab untuk akademik nanti later on. So yang later on tu dah dapat bercakap nanti ajar betul-betul dan dia akan dapat dengan mudah. Alright. Okay. Di TikTok Puan Suryani, anak 3 tahun 3 bulan ada words tapi ada eye contact. Belum ada words tapi ada eye contact dan two-way communication. Okay. So kat sini kena tengok kalau dah ada eye contact, ada two-way communication tapi belum ada perkataan. So yang pertama kena tengok anak tadi ni faham ke? Kefahaman dia macam mana? Tu yang pertama. Kena tengok maksudnya vocab yang dia faham, perkataan dia faham okey tak, banyak tak? Ataupun dia nak faham arahan tu dia bergantung kepada kita punya gesture. Bergantung kita kena tunjuk baru dia boleh buat, contoh dia.
Kan kita kena macam bantu dia untuk dia faham. So kalau macam tu mungkin isu kefahaman. Yang kedua kena tengok anak tadi ni ada tak membuat ataupun meniru bunyi-bunyi yang kita buat. Contohnya kalau kita buat wow, ye, contohlah kan. Ataupun benda jatuh kan, kita buat macam tu. Ada tak dia tiru bunyi-bunyi yang mudah ni? Dia kira bunyi mudah lah tu. Satu bunyi je kan. Tapi dia ada makna. Dia bunyi tapi ada makna. Tu bermakna macam expression terkejut, benda jatuh. Benda something yang unexpected happen kan. So ada makna lah, perkataan ada makna. Ataupun wow tu bunyi tapi dia ada makna. It's a vocab. Okay. So wow, macam kita the expression of macam kita rasa best benda tu kan. So wow. So ada tak anak tiru bunyi-bunyi yang mudah ni? So kalau kata bunyi pun tak ada tiru, kemungkinan ada anak ada isu pada nak tiru bunyi tadi tu. Nak tiru bunyi. So kalau bunyi yang simple tak boleh nak tiru, apatah lagi perkataan yang susah. Dia macam tu. Alright, so ada a few skill yang kita kena tengok. Alright. Okay. Puan Amni. Anak 2 tahun next month tapi hanya boleh bercakap seperkataan buah je. Okay. Ni pun sama macam soalan yang sebelum ni kan. Yang ada puan mana tadi tanya pasal anak yang ada 2 perkataan je kan. So dah dekat nak masuk 2 tahun tapi 1 perkataan baru. Buah je. Kan. So maksudnya yang kat sini mungkin apa yang kena dibuat adalah kena tambah lagi vocab. Maksudnya kena tambah dan tambah ni maksudnya kena bagi tahu lebih banyak vocab. Kena ajarkan lebih banyak vocab. Ajarkan tu bukan bermaksud anak tu kena sebut all the time. Bukan. Kita kena bagi tahu pada anak tu untuk dia dapat dan dia faham setiap perkataan yang kita sebut. Dan kena ingat vocab tu bukan hanya objek sekeliling. Kan? Bukan hanya nama haiwan. Bukan hanya nama buah. Bukan hanya nama-nama objek. Tapi dia juga ada kata nama, ada kata sifat, perbuatan yang anak kena faham setiap perkataan tu. Setiap perkataan yang kita guna seharian, contohnya adik makan letak buah kat pinggan contohnya. Letak je tahu tak letak tu maksud apa. Kat tahu tak kat tu apa. Pinggan tahu tak pinggan, buah mungkin kenal buah. Kan? So setiap perkataan yang kita bercakap dengan anak ni, setiap perkataan tu, adakah anak really understand? Setiap perkataan. Kan. So itu maksud kefahaman vocab. So, kita kena tambah dan bagi tahu dan ajarkan perkataan tu lebih banyak pada anak. Kena banyak sikit repetition untuk dia dapat. Alright. So mungkin iaitu ataupun kena tengok tanda-tanda yang lain yang juga mungkin akan efek kebolehan anak untuk bercakap. Contohnya eye contact, contohnya tumpuan. Kan daya tumpuan anak boleh tak dia respon pada kita. Kalau kita bercakap dengan dia boleh tak respon, dia tengok tak, kalau kita bagi arahan dia boleh follow tak, itu. Okay, kemahiran-kemahiran. So kalau kita cakap perkataan ada tak dia tiru balik. Alright, so itu asas untuk membolehkan anak bercakap dan berkomunikasi. So kalau asas tak kukuh, definitely sangat susah untuk anak boleh nak sebut, susah untuk berkomunikasi. Asas tu. Alright. Tanda-tanda anak ada speech delay. Saya sebutkan tadi itulah. Okey. Tanda-tanda dia tak bercakap lepas usia 1 tahun masih belum bercakap. Itu tanda yang paling jelas. Okey. Ataupun umur tahun 6 masih lagi belum faham arahan yang kita bagi, especially arahan rutin. And belum kenal objek. Belum kenal benda-benda yang kita selalu guna dengan dia, yang kita selalu sebut pada dia tak kenal lagi. And then mungkin tanda-tanda dari sudut eye contact, dari sudut tumpuan dia tak ada tumpuan bila kita bercakap dengan dia. Itu antara tanda-tanda. Ataupun dia tak pandai pakai gesture. Tunjuk tak pandai. Kalau kita tadah tangan pun dia tak reti nak bagi barang kat tangan kita. Dia tak faham dan tak guna gesture. Kan? Okay. Kalau kita bye-bye pun dia tak reti nak bye-bye. Itu gesture. Itu antara tanda-tanda awal lah tu. Okay. Anak 16 bulan boleh cakap ayah dan abi. Okey ke? Nervous lah. Nervous pula. Okey, 16 bulan setahun 4. Setahun 4 dah ada 2 perkataan masih lagi dalam range normal. Okey, setahun 4.
Kira setahun 4 ni selalunya kadang-kadang anak baru mula nak cakap. Cuma kena by the time anak dah ada perkataan ni, jangan berhenti, teruskan bagi perkataan. Sebab bila anak tu dah start pick up, nanti dia akan ada satu masa, akan satu masa anak tadi dia akan burst dia punya vocab tu. Dia panggil sebagai vocab spurt. S-P-U-R-T, spurt. Kan tak macam mana sebut kan. Maksudnya anak tu tiba-tiba boom, dia akan tiba-tiba banyak perkataan dia boleh sebut. Dia akan ada that moment. Tapi untuk dapatkan that moment, kita kena really bagi sangat banyak perkataan pada dia. Bagi dia akan absorb dan tidak akan keluarkan. So, kata macam untuk Puan Farah ni, Puan Farah kata dah ada 2 perkataan kan. So 2 perkataan tu sebenarnya anak dah berada dalam range normal. Cuma jangan berhenti bagi vocab. Jangan berhenti bagi vocab dekat dia tu, teruskan tambah vocab dia sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Supaya dia tak ada terberhenti separuh jalan lah. Dia gitu. Okay. Okay. Nak tanya, anak akan menangis teruk jika basuh rambut ketika mandi, susah duduk diam. Anak umur berapa tu Puan Mia? So yang ni mungkin kena tengok dia basuh rambut, menangis teruk bila basuh rambut ketika mandi tu kenapa? Sebab dia lemas ke, tak suka ke? Kadang-kadang anak ni bila kita basuh rambut kan, air turun-turun kat muka dia lemas kan. Sometimes mungkin lah kena tengok ada a few, and kena tengok usia anak tadi berapa. Mungkin dia lemas, dia tak suka air turun-turun kat muka dia ke macam mana. Kan? Dan mungkin kalau macam tu mungkin kita kena kontrol sikit lah, just basahkan. Tapi kalau kita basahkan muka air tak turun-turun pun mungkin kena tengok ada tak isu-isu pada sensory ke kan. Sensory yang dia tak suka kita sentuh kepala dia ke, contohnya lah. So yang tu mungkin kena consult dengan occupational therapist untuk check on dia punya sensory. Susah nak duduk diam tu kena tengok usia. Kalau usia baru setahun lebih, bila baru dapat kaki memang anak tak duduk diam. Budak-budak baru dapat kaki ataupun kadang bukan barulah, dah dapat kaki lama pun memang tak duduk diam juga. So kena tengok tahap tak duduk diam tu tahap mana. Adakah hyper ataupun budak yang tak duduk diam, yang aktif. So dia ada level of keaktifan yang kita akan determine dia sebagai hyper. Tapi kalau setakat memang budak yang tak duduk diam tapi still responding pada kita, dia tak duduk diam tapi dia still responding, dia respond. Just kalau ada just macam dia terlalu distract dengan banyak benda keliling, semua benda dia nak main, yang tu dia memang tak ada katakan duduk diam lah. So kalau macam tu mungkin okay. So depends. Alright. Okay. Puan Intan. Anak faham bila kami suruh dia buat something tapi dia macam susah nak bercakap. Nurse siap cakap dalam mulut anak macam ada emas. Masa dia setahun dia ada sebut ayah, tapi bila tahun 7 bulan apa dia sebelum ni semua dah tak ada. Sampailah sekarang. Umur berapa tu sekarang? Kan? Sebab masa umur setahun ada sebut ayah atau tak. Lepas tu tak ada. Cuma yang kena tengok dekat sini, adakah kehilangan perkataan tu disertai dengan kehilangan skill-skill yang lain juga. Contohnya macam tiba-tiba anak jadi tak respon, tiba-tiba anak jadi tak boleh nak tengok kita ataupun macam tu lah. Okay? Tapi yang ni kefahaman ada kan. So maksudnya respon tu adalah kiranya. Okay, so mungkin kena tengok juga adakah ada tak anak ni tadi dalam umur setahun tu, lepas tahun tu terlalu banyak dengan gadget, ada tak? Kat itu antara faktor-faktor lah, saya cuma sebab saya tak tahu condition anak macam mana. Alright. So adakah anak terlalu banyak dengan gadget dan kurang interaksi dengan kita? Boleh jadi juga begitu sebab dia hilang interest untuk interaction dengan human. Okay, anak boleh hilang interest tau untuk berinteraksi kalau terlalu banyak skrin. Okay, banyak berseorangan dia akan hilang interest untuk berinteraksi dengan manusia. Dan biasanya anak akan hilang interaction juga kalau anak ni tadi kita terlalu plan hidup dia. Kita terlalu plan hidup dia sampai dia tak perlu untuk bercakap, tak perlu untuk communicate, tak perlu untuk minta, everything dah tersedia dekat depan mata dia. So dia pun tak perlulah bercakap sebab semua benda dapat. Kan? So kena tengok. Sometimes the situation membuatkan jadi macam tu. Dia bukan totally anak tadi tiba-tiba hilang tu disebabkan faktor anak tu sendiri yang ada masalah dekat regression mana-mana kat body. Sometimes bukan macam tu.
sometimes, most of the time. Okay, ada anak yang regress dan lepas tu dia hilang semua kebanyakan skill dia. Ada. Okay, dia hilang perkataan, dia hilang attention, hilang contact, ada. Yang itu biasanya anak tu autism, biasanya. Okay, dia ada macam tu. Tapi kalau anak yang macam okay, setakat dia hilang perkataan tapi skill lain semua ada, tu kena tengok the environment anak tu macam mana. The environment. Macam mana kita interact dengan dia. Adakah kita banyak interact dengan dia ataupun kita tak banyak interact dengan dia. So sometimes faktor-faktor sekeliling pun boleh membuatkan anak hilang interest untuk communicate ataupun interaksi dengan orang lain. Alright, so macam mana nak buat? Banyakkan interaksi balik, ajar baliklah perkataan tu dekat dia. Okay. Anak 4 tahun, avoid untuk bercakap dengan orang lain selain mak ayah. Ada tips. Okay, so kena tengok avoid ni macam mana. Adakah orang yang, ada orang lain tu, adakah orang yang terlalu stranger? Maksudnya orang tu memang totally dia tak kenal. First time jumpa, second time jumpa yang memang dia tak kenal. Yang memang bukan stranger lah, kira stranger bagi dia. Bukan bagi kita, bagi anak tu. Okay, kalau stranger, dia avoid untuk bercakap dengan stranger, benda tu quite normal untuk kanak-kanak. Okay, sebab siapa dia ni nak bercakap dengan aku kan. Dia macam orang jawab pun kadang-kadang dia tak nak jawab. Dia diam je kan. Macam dia ni siapa kan. Takut-takut nak jawab kan contoh. Okay, ataupun kalau kata orang tu memang orang yang dia dah kenal lama. Tapi bukan mak ayah lah. Tapi orang tu dah kenal. Contohlah kalau dah pergi tadika ataupun taska. Cikgu dekat taska tu yang lama dah. Dah lama banyak kali jumpa. Tapi masih lagi belum bercakap langsung. Tak ada langsung perkataan yang disebut dengan cikgu tu. More than 6 months. Okay, kalau yang itu mungkin kena jumpa dengan child psychologist untuk check adakah anak tadi ada ciri-ciri yang dipanggil sebagai selective mutism. Tapi yang itu dengan syarat, dia ada syarat-syarat je lah. Bukan anak tak bercakap dengan stranger terus kena diagnose benda tu, bukan. Okay, so kena tengok the condition macam mana. Right. Okay, Puan Farah. Anak 5 tahun speech delay, pemahaman dia sangat bagus, faham, okay, boleh berdikari, bebas temper, suka buat semua sendiri, pakar tak risau pada speech tapi risau pada tumpuan. Tak risau pada speech tapi risau pada tumpuan. Apa maksudnya tu? PPKI ataupun tidak. Sebab yang perdana kita tak tahu, kita tahu macam mana kan pergi tandas sendiri, kantin sendiri. Tapi kalau dia ke PPKI, saya takut terkejut atau rasa down. Sebab dia biasa bergaul dengan kanak-kanak normal. Kenapa nak kena pergi PPKI kalau speech tak ada masalah? Kalau kata anak tadi ni, okay, 5 tahun, okay, ada speech delay, fahaman dia sangat-sangat bagus, okay, and then boleh berdikari, tak pakai pampers dah. Then pada speech pun tak risau. Maksudnya kalau speech tak risau tu maksudnya dia dah ada ability untuk bercakap dengan baik lah. Walaupun kalau tak capai usia dia pun, tapi dah boleh jawab soalan, dah boleh ni tu. Maksudnya tak boleh risau. Risau pada tumpuan tu maksud dia apa? Apa yang dimaksudkan risau dengan tumpuan? Adakah anak tu tak boleh duduk diam? Ataupun apa? Sebab kalau anak tak ada tumpuan yang baik, definitely perkembangan yang lain akan juga tak okey. Kefahaman pun takkan okey kalau dia tak ada tumpuan yang baik. Okay. So kena tengok what does it mean by tumpuan tu. Sebab tumpuan ada level-level dia dan ada jenis tumpuan yang anak perlu ada untuk membolehkan dia belajar. Okay. Tapi kalau setakat je macam boleh respon, boleh bercakap dengan baik, boleh jawab soalan, boleh bagi tahu apa yang dia nak. Kan boleh duduk. Tapi untuk 5 tahun kan, what do you expect? Takkan kita expect anak tu duduk selama macam dalam classroom. 5 tahun boleh duduk, tapi dia akan bergerak-gerak jugalah, definitely. So kena tengok apa maksud tumpuan tu. Sebab kalau nak pergi PPKI, kena tengoklah kalau tak ada concern about dia punya development, tak perlulah pergi PPKI. Speech okey, kefahaman okey, kan? Berdikari boleh. Anak 2 tahun sebulan, minggu ni 3 hari bulan first speech therapy, word sangat sikit, contoh what's that? Suka tunjuk barang atau orang, sebut what's that? Panggil abah pun tak clear. Bila kita cakap arahan 95%. Okay, anak suka what's that. Pertama sekali, saya nak puan check, puan selalu tak tanya soalan what's that tu dekat dia.
selalu tak tanya soalan what's that tu dekat anak. Contoh dia puan tunjuk dekat salah satu benda, puan cakap what's that? Just check balik. Just check kita punya how we interact dengan anak kita. Adakah puan selalu buat benda tu? Contohnya kita tunjuk objek dekat dia, what's that? Kita tanya, adik what's that? Ni what's that? What's this? What's that? So kalau kita selalu buat macam tu, maksudnya anak tu tengah tiru kita buat macam tu. Sebab dia tak akan dapat benda tu sendiri kalau kita tak buat. Sebenarnya anak tu tak akan dapat what's that tu sendiri kalau dia tak dapat benda tu somewhere, sama ada kita ataupun kat mana-mana yang dia dapat. So dia tahu bila tunjuk pada objek, perkataan kena sebut adalah what's that. Itu yang dia dapat. Sebab bahasa, sebab dia bukan dia tahu nama objek benda tu apa. Yang dia tahu, dia tengok kita buat, ataupun siapa-siapalah yang dia tengok buat benda tu, tunjuk, sebut what's that. Tunjuk, sebut what's that. Dia tirulah balik. Because itu the way kanak-kanak belajar. Dia akan tiru apa yang kita buat dan apa yang kita cakap. So kalau kita keep selalu tanya soalan, anak mungkin akan buat benda tu without knowing why dia kena buat benda tu. Sebab dia just tahu itulah cara dia untuk bercakap. So apa nak kena ubah? Tunjuk barang, sebut nama barang tu. Jangan tanya soalan. Okay, kalau tunjuk bola, sebut, adik tu ball. Tu cawan. Ni pinggan. Ni sudu. So nanti kalau kita selalu buat benda tu, dia akan buat lah. Dia pegang sudu, dia akan sebut ni sudu. Sebab kita demo kan. Apa benda nak kena cakap masa tu. So kalau kita keep asking question, dia akan sebut balik benda tu. Because dia tak tahu pun macam mana nak jawab soalan. Because dia sangat susah. 2 tahun nak jawab soalan without knowing apa yang dia kena jawab. Definitely dia akan ulang balik apa yang kita buat. Okay. So start bagi vocab. Dan tunjuk demo how to use it. Demo terus. Tak payah tanya soalan. Demo terus. Okay. Kenapa anak suka menyoal tapi dia tak nak ikut cakap? Macam sama macam soalan atas ni je ni. Anak soal tapi dia tak ikut kita cakap apa. Kan? Mungkin kita pun banyak soal dia. Dan kena ingat anak ni dia tak akan 100% ikut apa yang kita cakap. Tu parrot. Kan? Kita tak nak anak kita parroting. Memang dia akan ikut certain words tapi bukan semua. Dan jangan expect anak sebut semua. Dan jangan suruh anak ikut. Kalau dia nak ikut, kalau tak nak ikut, it's okay. Ada anak yang memang akan ikut. Ada anak dia tak ikut sangat. Tapi fokus utama kita adalah kita kena demo vocab tu. Bukan suruh anak repeat balik. So sometimes kita suka bertanya soalan. That's why anak pun suka bertanya soalan kat kita. Tapi dia tak faham pun benda tu apa. It just dia tahu to communicate with people. This is the words yang dia kena sebut. Sebab dia tengok kita selalu guna benda tu dengan dia. So dia just imitate apa yang kita buat dan also imitate apa yang kita sebut. Dia pun tak tahu kenapa dia buat benda tu. Tapi dia tahu that's the way to interact dengan orang lain. Kan? Sebab dia rasa macam tu. Kita ni suka tanya soalan. Tapi kan? Kurangkan soalan tu. Banyakkan komen. Okay. Okay. Mana lagi? Anak setahun ada sebut dah tu perkataan mana ke atau babbling. Kalau dah tu merujuk kepada something, itu bermakna ni maksudnya dia merujuk kepada sesuatu. Contoh kalau dia nampak bola, dia pegang bola, dia sebut bah. So bah tu merujuk kepada bola tu, ball mungkin. Tapi dia tak erti nak sebut ball, dia sebut bah. Bah. Contoh. So bah tu ada makna. Sebab dia merujuk kepada bola. Dia berkait dengan bola. Dia dikaitkan dengan sesuatu. Kalau bunyi, dikaitkan dengan sesuatu situasi atau sesuatu objek. Okay. Dikaitkan dengan sesuatu objek ataupun situasi, yang tu ada makna. Tapi kalau dia bunyi, tidak berkait dengan apa-apa, just buat sahaja. Kan. So yang itu, dia tak ada maksud lah. Maksudnya dia duduk saja without merujuk pada apa-apa. Dah. Tak ada apa-apa pun. Sambil main. So itu tak ada makna. Because dia tak merujuk kepada situasi ataupun
objek. So tak ada makna lah. Tu babbling. Kan. So kena tengok bermakna ataupun tidak. Adakah anak tu buat bunyi ataupun sebut something merujuk kepada sesuatu. Okay. Okay, anak 2 tahun 3 rasa dia speech delay. Rasa. Improvable belum 100%. Okay, gesture ada. Boleh ke saya bagi dia tengok TV? Okay. Okay, kalau anak tu tidak addicted pada skrin, bagi saya lah, okay, dalam dunia sekarang ni nak 100% off screen sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah and quite impossible. Ada yang boleh buat tapi sangat amazing lah kan kalau boleh buat. Ya, sangat susah kita nak off screen. Kan? Cuma janganlah sampai tahap anak tadi tengok TV sampai tak berinteraksi dengan orang. Itu yang penting. Dia sebenarnya skrin tadi bukan punca anak lambat bercakap. Punca anak lambat bercakap adalah kita tak berinteraksi dengan dia. Punca anak lambat bercakap, bukan kita. Anda, kita maksud saya bukan. Okay, anda tak berkomunikasi dengan anak. Kan, sebab dia tengok skrin. Kan, kita tak ada, dia pun tak ada datang kat kita nak main sama-sama, tak ada. Interest dia pada benda tu. Kita bercakap dengan dia. Kan dia menyebabkan dia pun tak ada interest nak bercakap dengan kita because of the screen. Dia tengok screen. Dan kita pun tak adalah banyak sebab dia selalu tengok screen, tak adalah banyak sangat bercakap dengan dia. Kan? So menyebabkan anak tu dia tumpuan dia kat situ bukan pada orang yang bercakap dengan dia. So dia tak dapat banyak vocab, dia tak dapat banyak language, dia tak dapat banyak QQ untuk berkomunikasi, dia tak dapat peluang untuk praktis apa yang dia dah tahu dengan orang. So menyebabkan dia jadi lambat lah. Dia macam tu. Because tengok skrin je, terus lambat, otak terus jadi delay, rosak. Bukan. Kan, dia bukan because of the screen tu 100%, tapi lebih kepada the interaction. Kalau skrin tadi menyebabkan anak jadi tak berminat nak berinteraksi dengan orang, ignore setiap orang kita bercakap dengan dia pun dia ignore. Yang itu yang kena off screen tu sebab ada skrin je dia terus ignore everything yang melibatkan communication dengan manusia. So, kalau kata dengan ada skrin, dia tak boleh nak berkomunikasi dengan baik, dia tak boleh respon pada kita bercakap dengan dia pun macam dia tak perasan, tak dengar, tak sedar, dan tutuplah dulu. Tapi kalau kata let's say, time okay lah sekejap je nak buka tengok TV, tengoklah sekejap time yang mungkin kita nak buat kerja lain ke, time tu, dia biarlah dia punya own time dia, me time dia, anak kita tu sekejap, biarlah dia tengok sekejap, tapi nanti by the time kita ada masa, kita nak berinteraksi dengan dia ataupun kita nak ajak dia buat aktiviti sama-sama dengan kita, nak join kita buat kerja rumah ke apa-apa, kan? By the time, tak apalah, tutuplah skrin. So, kita kena pandai untuk maksudnya cover balik lah time-time yang dah tertinggal tu. Okay. Anak 3 tahun 3 bulan, lelaki cakap sangat pelat. Cakap banyak cuma pelat. Okey, kalau 3 tahun 3 bulan pelat, tak perlu lagi jumpa ST. ST takkan betulkan pelat lagi pada masa ni. Bergantung kepada jenis pelat. Dan bergantung juga kepada tahap kefahaman anak. Sebab 3 tahun 3 bulan tu, tengok jenis pelat apa. Kalau pelat bunyi K, pelat bunyi bunyi G, pelat bunyi R, yang tu kita takkan betulkan sebab masih lagi dalam range normal. Sebab pelat ni pun dia ada range dia juga. Okay. Tapi biasa 3 tahun 3 bulan kita tak buat. Kalau untuk terapis, kalau saya takkan buat treatment lagi lah. Okay. Sebab kecil sangat lagi. Kecil apa? Dia sangat teknikal untuk betulkan sebutan. So biasa tunggu besar sikit. Mungkin 4 tahun ke atas. Biasanya 5 tahun is the best untuk betulkan pelat. Tapi biasanya kalau 3 tahun 3 bulan pelat, nanti dia akan start improving. Benda tu over time. Dia improve over time. Dia bukan bercakap kena terus betul. Sebab yang anda kena ingat tahu kenapa anak pelat. Sebab anda kena ingat ini adalah organ yang kita panggil sebagai organ yang bergerak. Lidah bergerak. Rahang, gigi bergerak. Memang dia bergerak. Jari kita pun bergerak. Betul tak? Kaki kita pun bergerak. Kan kalau anak nak pakai jari kan ambil masa. Bukan terus-terus ada jari terus boleh pegang. Terus boleh ikat tali kasut. Terus boleh buat lacing. Terus boleh buat benda yang halus. Pegang baik. Pegang pensel. Tak. Dia ambil masa untuk betul tu. Because of the coordination ataupun pergerakan tadi. Memerlukan latihan. Sama juga dengan ni. Organ kat sini. Lidah, rahang semua ni. Benda yang bergerak. Organ yang bergerak.
bila benda tu perlukan pergerakan, dia perlukan latihan untuk dia really smooth movement dia. Macam kita menjahit, macam kita melukis, kan kena practice over and over and over again untuk jadi terror. So, untuk bercakap dengan betul tanpa pelat pun anak kena practice bercakap over and over again, betulkan, dan baru dia akan improve. Macam tu, dia bukan terus-terus bercakap, terus tak pelat. Kan? Okay. Anak 2 tahun 6 bulan ada gabungan 2 ayat tapi sebut hujung-hujung. Okay, normal je. Okay, kalau 2 tahun lebih masih lagi cakap hujung-hujung, bawah 3 tahun cakap hujung-hujung masih lagi normal. Yang penting 2 tahun 6 dah ada gabungan at least 2 perkataan ke 3. 2 ke 3. So kalau 3 tak ada, fokus untuk tambahkan gabungan ayat dia kepada 3. Alright, pelat tu tak apa. Pelat tu okey je dulu, tak payah nak keep betulkan sangat atau tak payah nak risau sangat. So masih lagi range normal. Cuma 2 tahun 6 bulan, fokus untuk tambah kepada ayat tu jadi 3 perkataan. Jangan biarkan 2 tu tambah. Make sure tambah jadi 3. Sebab 2 tahun 6, kan, kalau dah ada 3 perkataan, biasa kalau 3 ke 4 anak dah boleh buat selalunya. Tapi just tambah jadikan 3. Kalau anak tak mau guna words nak minta barang, kena ajar dulu words tu dekat dia untuk dia boleh meminta. Okay. Dia tak guna words untuk minta barang, so kena ajar dululah perkataan tu dekat dia. Bagi dia faham, bagi dia dapat dulu. Dah boleh sebut baru boleh minta guna words. Okay. Apa beza speech dan occupational? Okay, speech akan buat rawatan pada pertuturan, pada speech language, bahasa, komunikasi. Kalau macam ajar vocab, ajar untuk sebut, kalau pelat, apa lagi. Kalau kita nak ajar untuk anak tu tiru perkataan, tiru pergerakan mulut, mengeluarkan suara, everything yang melibatkan pertuturan ataupun makan. Makan also speech therapy buat. Feeding problem, okay, feeding issue, tak boleh mengunyah, tak boleh menelan. Okay, itu also speech therapist buat. Okay, basically itulah pertuturan, bahasa, komunikasi, two-way communication. Okay, yang itu speech therapist area. Occupation therapist dia lebih kepada yang lebih asas. Contohnya anak tadi dengan ada masalah pada sensory ataupun sensory processing, masalah pada deria. Anak yang ada masalah pada motor skill, macam motor skill lah, fine motor, motor kasar, motor halus, masalah pada pengurusan diri, selalunya tingkah laku, behavior, yang itu biasanya occupation therapist akan buat. Okay. Tapi benda tu berkait sebenarnya, dia bukan asing. Okay, apa yang speech dan occupational therapist buat, dia berkait antara satu sama lain sebenarnya. Dia bukan dua separate skill yang kita kena ajar benda tu berasingan. Actually anak dapat kemahiran both. Okay, yang occupational therapist dan speech therapy ajar ni, dia dapat benda tu serentak, cuma berperingkat. Dia dapat benda tu serentak tapi berperingkat. Alright. Okay. Sebelum tu, ramai sangat yang tanya soalan yang macam basic-basic je. Bukanlah basic, maksud saya kemahiran-kemahiran asas je. Kebanyakannya macam nampak macam anak kecil-kecil je semua kan. Okay. So, kepada yang macam ni, ini program saya nanti bulan 11. Okay, kepada yang nak belajar detail on macam mana kita nak improve, macam mana nak identify of course apa masalah anak ni, kenapa tak bercakap lagi lah semua tu. Okay, then also macam mana nak ajar every skill yang simple-simple tu, eye contact lah, tumpuan lah kalau ada, macam mana nak ajar anak untuk tiru, kenapa anak tak tiru, kenapa anak tak sebut lagi. Kan semua skill, macam mana kita nak bantu anak untuk ikut kita, macam mana nak ajar. Yang tadi tu lah macam anak tanya soalan tak jawab soalan kita balik, how kita nak bagi, nak tambah bahasa anak, macam mana nak tambah vocab anak dengan banyak. Okay, ya, ini program saya bulan 11 nanti, jadi saya sambung jawab soalan. Bulan 11 nanti akan ada program seminar Nak Anak Cakap ni secara online pada 3 Disember.
So yang ini saya akan fokus kepada kita identify problem anak kat area mana, basic ke tak basic ke, and also apakah teknik-teknik yang kita boleh guna untuk bantu anak bercakap. So basically bukan sebab macam saya cakap kadang-kadang anak tak bercakap sometimes bukan sebab problem kat anak tu, tapi sometimes problem kepada cara kita interact dengan anak tu sendiri pun boleh menyebabkan anak macam tak berminat nak bercakap dan communicate dengan kita. Itu antara benda-benda yang saya banyak betulkan adalah sometimes the style kita interact dengan anak tu membuatkan anak tu tak berminat pun dengan nak bercakap dengan kita. Kan? And also style kita bercakap tu menyebabkan anak tu vocab dia tak bertambah pun. Okay? So ini program seminar online nanti pada bulan Disember. Okay? Dah boleh daftar, kita dah open pendaftaran dia. So pada yang nak mendaftar boleh klik pada link yang diberikan. Ada ke tak link? Ada ke tak link? Okay. Okay, kalau ada tim saya dalam ni ada link, tolong pinkan link tu. Alright. Anak 2 tahun 5 first time masuk OT government. OT tak terima ayat hujung-hujung, anak saya berbeza. Okay, kalau dia OT maksudnya dia bukan speech. Macam saya kata, OT dan speech therapy adalah dua career yang berbeza. Dua professionals yang berbeza dan dua kepakaran yang berbeza. Okay. So kalau speech therapy tak terima, itu so jumpa saya. Kalau OT tak terima, saya tahu mungkin dia tak ada ilmu kat situ. Alright. Sebab untuk speech, untuk bahagian bercakap, buat ayat, perkataan, itu speech therapist, bukan occupational therapist. Okay. So kalau 2 tahun 5 bulan, masih lagi cakap hujung-hujung, boleh diterima. Cuma yang penting adalah 2 tahun 5 bulan, anak dah boleh buat ayat 2 ke 3 patah perkataan itu. Fokus kepada develop vocab dan ayat. Bukan sebutan. Bukan kepelatan tu. Bukan pelat. Okay, kalau anak boleh sebut, buat ayat pelat. Ma akan, ma nak akan. Contoh. Ma nak akan, ma nak akan. Contoh kan. So dia pelat. Ma nak akan. Hujung-hujung. Bawah 3 tahun. Normal. Okay. Tapi yang penting vocab dan ayat tu. Itu menentukan bahasa. Bahasa dulu penting. Sebutan kemudian. Sebab yang itu dia perlukan latihan yang sangat banyak untuk oromotor. Dipanggil sebagai oromotor yang ini. Untuk dia berkoordinasi dengan baik lah. Pergerakan ingat senang ke nak gerak lidah kecil-kecil kat dalam ni. Dah lah tak nampak. Kan jari yang nampak ni pun susah nak gerak, nak pegang pensel. Apatah lagi lidah tu yang tak nampak kat dalam tu nak gerak macam mana, nak letak tempat yang betul. Susah. Lagi susah daripada menulis. Okay. Small muscle kat dalam. Alright. So kalau OT cakap tu tak apa, kita tanya speech. Dua tahun sebulan cuma tahu cakap ayah je, tapi dia faham arahan. Dah ajar cakap mama tapi dia malas. Okay. Cakap mama tapi malas. Adakah really dia malas? Adakah anak malas? Dia macam ni tahu. Bila kita ajar anak bercakap ni, jangan fokus kepada kita nak dia sebut satu perkataan je. Yang kita keep ajar perkataan tu over and over and over and over again. Kita drilling satu perkataan pada anak. Kan bila kita nak ajar anak bercakap, especially tak kisahlah, sometimes dia ada satu perkataan, dia kena ingat tahu, anak dapat satu perkataan tak menentukan, tak menjanjikan dia akan dapat bersebut perkataan lain. Sebab sebutan tu dia bergantung kepada kebolehan anak tu untuk gerakkan ini, macam mana nak koordinasi. Orang yang boleh menjahit belum tentu boleh melukis. Orang yang boleh sebut baba, sebut ayah belum tentu boleh sebut ibu. Belum tentu. Sebab koordinasi dan pergerakan tu lain. Anak yang boleh sebut ya baba belum tentu boleh sebut mama sebab pergerakan tu lain. Kan. So selalunya kalau untuk anak yang baru bercakap, dia tak ada istilah malas, dia just ada istilah tahu ataupun tak tahu je. Okay. And bila kita nak ajar, contohnya kita fokus anak nak sebut mama, okay fine, bagus nak sebut mama, tapi kita kena keep using dengan anak, tapi kita tak perlu push dia untuk sebut. Tapi kita keep guna dengan dia, tunjukkan demo macam mana nak guna, bila nak pakai perkataan tu. Right. And
kena tambah perkataan lain juga. Jangan fokus pada satu-satu tu je lah tiap-tiap hari tu ajar. Fokus ajar perkataan lain juga yang everyday use ni, everyday punya vocab. Ajar tambah. Dan nanti biasanya kita tambah perkataan baru, dia penuh, dia akan push perkataan untuk keluar daripada mulut anak. Dia macam tu. Dia masuk. Kan? Okey. Kalau ikut tahun anak depan dan 4 tahun, tapi kalau ikut bulan 3 tahun 4 bulan, jadi kita kena nilai berdasarkan tahun ke bulan. Kalau dia masih tak boleh bercerita, okey 3 tahun 4 bulan. Kalau bawah 4 tahun, okey kalau bawah 4 tahun, kita kena tengok bulan tu. Bulan tu kita tengok. Kalau atas 4 tahun, yang bulan tu dia tak akan menunjukkan perbezaan yang ketara. Okey, kalau bawah 4 tahun, contoh 2 tahun setengah dengan 3 tahun, beza. Memang beza. 3 tahun dengan 3 tahun setengah beza perkembangan dia. Dalam masa 6 month dia boleh berbeza. 3 tahun 4 dengan 4 tahun berbeza. 3 tahun 4 belum pandai bercerita lagi. Biasanya anak boleh bercerita by 4 years old. Okay, 4 tahun. Memang masuk usia 4 tahun. Okay. So 3 tahun 4 dia boleh dah buat ayat, sepatutnya 4 patah ke atas lah. 4 patah perkataan ke atas. Mama adik nak makan, contoh dia. Tapi dia belum lagi lah. Boleh cerita, mama tadi adik tu jatuh, lepas tu kaki dia darah, yang tu belum. Kalau dia setakat cerita, mama adik tangan kotor, nak basuh. Macam tu. Okay, dia boleh buat ayat panjang, dia boleh ceritakan something. Dia boleh bagi tahu something tapi bukan cerita yang panjang. Something yang more on depan mata, berlaku depan mata je. Ni mama adik jatuh ni kaki sakit, something sampai situ je. Dia tak akan panjang macam mama tadi ada orang ni, lepas tu dia jatuh, lepas tu dia buat ni, kan dia belum sampai to that level. Dia boleh cerita tapi cerita yang very simple depan mata je. Belum cerita yang lepas event, memang tak akan boleh cerita lagi. Alright. So tengok ayat dia macam mana. Okay, ada harapan ke untuk anak bercakap sebab kita masukkan terapi OT? Okay, so jangan masuk terapi OT saja, masuk speech therapy juga. So ada 2 terapi biasanya anak biasa akan kena buat, iaitu pertama occupational therapist dan kedua speech therapist. Occupational therapist untuk kita betulkan balik skill-skill asas kalau ada yang tertinggal, yang menyebabkan anak tadi ni susah nak belajar untuk faham, susah nak belajar untuk sebut, susah nak aware apa yang maksudnya tumpuan dia ada masalah ke apa. Okay, and then kena juga untuk jumpa speech yang nak ajar balik vocab dia, nak ajar balik dia communication. Kalau anak tu ada masalah pada two-way communication, macam mana kita nak dapatkan balik skill tu. So it's a different skill. Kan? Macam mana nak ajar anak 4 tahun guna kata tanya kenapa? Okay, so kalau make sure dia dah boleh kata tanya yang lain tu, apa, mana, siapa. Okay, apa, mana, siapa, make sure dah pandai guna. Kalau apa, mana, siapa tak pandai guna lagi, fokus kepada apa, mana, siapa dulu. Kenapa tu kemudian. Sebab kenapa lebih abstrak dan perlukan thinking. Perlukan thinking. Okay. So kenapa ni, macam mana nak suruh dia tanya kenapa, kita kena demo bila nak pakai kenapa. Demo dekat dia. Just demo kan. Ni baby nangis ni, kenapa? Kenapa nangis? Kenapa baby nangis ni? Contoh je. Kita kena demo bila time nak pakai. So kalau dia tak jawab, kita lah jawab. Biar dia faham dulu maksud tu kenapa tu apa. Kalau dia pandai jawab kenapa, nanti dia akan pakai. Kalau kenapa kita tanya kat dia kenapa tapi dia tak boleh nak jawab soalan kenapa kita, definitely dia tak akan boleh guna kenapa tu sebab dia tak faham pun apa maksud kenapa. Right? Okay. Last. Anak 2 tahun 5 boleh sebut dan ingat ABC 1, 3 tapi ayat untuk komunikasi agak kurang. Okey ke tak okey? Okey, 2 tahun 5 bulan, dia boleh ingat ABC, boleh ingat 1, 2, 3 tapi ayat komunikasi kurang. Okey ke tak okey? Sebab bawah 5 tahun, 5 tahun kena ingat development sampai 5 tahun. Okey, benda yang kita nak develop masa ni is a communication. Benda kita nak develop yang penting, sangat-sangat kritikal dan crucial dan gila penting adalah vocab, bahasa and communication. ABC 1, 2, 3 tak perlu lagi masa ni. Tak perlu sebab dia takkan tahu guna pun untuk bersembang. Dia bukan tak tahu guna, dia memang takkan boleh digunakan because ABC 1, 3 just hafal tapi dia tak tahu function. Just hafal sebab dia dengar benda tu everyday. Macam kita dengar bahasa, kita dengar lagu asing everyday, kita boleh hafal. Tapi is it
adakah bermakna bila kita boleh hafal, kita akan boleh guna dan bercakap dan berkomunikasi bahasa tu? Tak semestinya. Hafal tanpa understand, hafal tanpa tahu fungsi dia apa, kita tak akan boleh guna. Termasuk perkataan. So, bawah 5 tahun, fokus untuk develop perkataan, vocab dan anak tu guna dalam komunikasi harian. Boleh jawab soalan, boleh tanya soalan, boleh bagi tahu kita, boleh sebut apa, boleh berinteraksi dengan kita, bagi tahu kita dia nak apa, bagi tahu kita apa yang jadi dekat dia. Itu lebih penting. Kalau itu tak dapat, kalau nak bercakap dengan kita pun tak reti, tak sembang, adakah kita expect dia pergi sekolah dan dia boleh membaca dan belajar macam biasa? And even tak faham pun cikgu cerita apa dengan dia. Jadi sebab vocab kefahaman tu tak ada. Walaupun dia ada ABC 1, 2, 3, adakah nanti dia akan boleh membaca dan belajar dengan baik kalau communication ni tak ada? Cikgu bagi arahan, dia tak faham apa arahan tu. Dia takkan boleh buat, takkan boleh guna pun benda tu. Kalau basic communication tak ada. Alright? Warna umur berapa? Warna biasanya by 3 years old. Ada yang lebih awal. It's okay. Kalau lambat buat rawatan atau terapi sampai di umur dah lebih 3 tahun, adakah nanti dia akan bercakap dengan sendiri? Depends on anak punya problem apa. Kalau anak tadi tu memang skill asas dia tak develop dengan baik, kalau kita biarkan dia memang tak akan cakap sendiri. Kalau boleh bercakap pun mungkin sikit dia tak akan sampai ke level yang dia patutnya dapat. Kan? Sebab ada kemahiran yang memang kita kena ajar balik kalau anak tu dah tertinggal. Okay, contoh anak tak boleh nak tiru. 3 tahun tak boleh nak tiru lagi, bunyi pun tak ada. So adakah kita expect lepas tu tiba-tiba dia bercakap? Ataupun anak tadi tak ada tumpuan, tak respon pun kat kita. Kita tengok kita cakap dengan dia pun dia tak respon balik. Dia tak tengok pun kat kita bercakap. Dia tak sedar pun kita bercakap dengan dia. Adakah tiba-tiba dia akan bercakap? Definitely no. Sebab kemahiran asas dia tak dapat. Sebab nak bercakap, nak sampai ke level bercakap, ada kemahiran asas yang anak akan dapat. Kemahiran asas tu tak dapat, dia tak akan jadi yang bercakap ni. Tak kisah umur berapa. Okay, that's why itulah fungsi terapi, itulah fungsi pengajaran tadi tu untuk kita ajar balik kemahiran asas. Dan yang itulah sebenarnya yang saya ajar dalam seminar online yang anak-anak cakap yang saya cerita tadi tu. Macam mana kita nak dapatkan balik skill tertinggal tu untuk membolehkan anak dapat skill bercakap yang kita nak tu. Ada kemahiran tertinggal. Selalunya. Bukan selalu. Memang most of the time ada kemahiran walaupun satu. Kadang tu satu je kemahiran tertinggal. Boom, tak boleh bercakap. Satu je. Betulkan balik yang itu, okay, dapat. Okay, kalau bayangkan kalau banyak. Kemahiran asas tu definitely dia bukan ilmu yang berada di everywhere. Okay. Tu anda faham, tak ada. Kalau tak percaya, pergilah Google. Boleh Google, tapi faham ke tak tu saya tak tahu. Okay, dan ramai orang tak tahu pasal kemahiran asas untuk anak boleh bercakap. Sebab dia of course lah satu skill kemahiran yang contohlah, kita nak kita nak belajar naik basikal. Definitely ada kemahiran asas yang kita kena dapat sebelum membolehkan kita naik basikal. Contoh, kita kena berjalan dulu. Kita kena belajar untuk berjalan, kita kena belajar untuk gerakkan kaki. Dia proses tu daripada kecil tu ada proses dia kena belajar untuk gerakkan kaki dulu. Lepas tu berjalan dulu, lepas tu boleh ni. Baru kita boleh ajar naik basikal. Dia takkan tiba-tiba anak tadi tak boleh berjalan, tak apa, boleh naik basikal. Takkan boleh. Kalau anak yang tak boleh berjalan, takkan boleh naik basikal. Dia macam tu. Dia proses tu. Dia ada proses dia. Sama dengan bercakap. Dia ada proses dia. Kemahiran asas yang anak kena dapat. Tak kisah anak tu umur berapa. Kalau lebih dari 3 tahun pun definitely kena ajar. Okay, definitely kita kena dapatkan balik tu. 3 tahun tu okey lagi. Okey lagi. 6-7 tahun pun kita ajar sebenarnya. Dapatkan balik that basic skill. Because itulah yang menentukan dia survival skill dia nanti. Bila dia besar. Takkan kita nak biar betul tak? Dia tak dapat skill tu. Tak kisahlah umur dia berapa. Okay. Tak ada soalan nak tanya. Tapi nak cakap, thank you. Okay, Alhamdulillah berkat hasil join live Facebook Puan, join seminar NAC, BBA, belajar daripada buku. Semualah kan. Anak dari masa tahun 6 ada 3 je. Sekarang, lepas 4 bulan, 10 dah lebih 50 words. Alhamdulillah. Sekarang tengah fokus ajar anak gabung ayat. Good job Puan Nida. Ini contoh-contoh yang tak menyerah kalah ni. Semua benda join.
FB join, seminar NAC join, BBA join, buku, dapatkan buku. Okay. And percayalah sebenarnya anda, parents adalah orang yang sebenarnya yang akan bagi efek yang sangat-sangat besar pada perkembangan bercakap anak, bukan terapi. Saya tak mampu, saya speech terapi saya dah lama, saya lebih kurang 16-17 tahun. Saya tak mampu nak ajar anak tu bercakap kalau parents tak bagi kerjasama. Takkan mampu. Sebab berjumpa terapis seminggu sekali itu sikit. Kita bercakap dan berkomunikasi every day. It's everyday punya things. And satu lagi, untuk menentukan anak tu nak bercakap ataupun tidak, sometimes anak boleh bercakap, tapi menentukan nak bercakap ataupun tidak bercakap, dia bergantung kepada relationship kita dengan anak. Relationship parents dengan anak. Macam mana, how is your relationship dengan anak? Adakah anak tu sangat happy dan sangat gembira nak bercakap dengan anda, ataupun dia memang tak berminat langsung? Because sometimes the style kita bercakap dengan anak, the style kita interaction dengan anak boleh membuatkan anak tu tak minat pun nak bercakap dengan kita, dan dia takkan buat because dia tak minat. Kita takkan buat benda yang kita tak minat. Kita kalau tak nak cakap dengan orang, kita tak nak cakap. Walaupun kita tahu benda nak cakap. So adakah kita parents yang anak tak nak cakap sebenarnya? So ada style dia nak membuatkan anak suka nak datang dan bercakap dengan kita. Dan dah kena dapatkan yang itu dulu, dan baru datang perkataan. Kalau niat anak tu tak ada, dia bermula dengan niat, everything bermula dengan niat, betul tak? Kalau anak tadi ni niat dengan kita, nak communicate dengan kita pun tak ada niat. Just tak ada niat. Niat nak communicate dengan kita pun tak ada, definitely dia takkan push diri dia untuk belajar perkataan, dan dia takkan rasa perlu pun untuk dia ingat perkataan. So, tapi kalau dia ada niat untuk berkomunikasi, dan bila kita bagi vocab, dia akan dapat vocab tu. Okay. So, sangat penting tau, the interaction. Macam mana anak tu feel bila kita interaction dengan dia, itu very important untuk membolehkan anak tu really communicate dengan kita. Dia bukan hanya sekadar once kita ajar anak tu sebut, nanti dia bersembang kita. Yang harap. Okay. Ada tak orang yang kita, walaupun kita boleh bercakap, tapi kita tak nak cakap dengan dia? Ada tak? Kita boleh bercakap, tapi ada orang yang kita memang tak nak cakap dengan dia. Sama kadang-kadang anak kita nak cakap dengan kita. Okay. So, sangat-sangat penting untuk interaction. Itu yang saya banyak ajarkan. Alright. So lagi sekali. Okay, lagi sekali. Siapa yang berminat untuk join seminar anak-anak cakap. Okay. So this one, saya perbaharui lagi modul dia, lebih kepada teknik. Macam mana kita nak ajar anak untuk fokus. Macam mana kita nak improve eye contact anak. Macam mana kita nak bantu anak kita untuk dapat banyak vocab. Macam mana kita nak jadikan anak tu minat nak cakap dengan kita. Macam mana kita nak jadi ibu bapa yang anak tadi ni memang minat nak cakap dengan kita. Memang datang lah nak bercakap dengan kita. Macam mana kita nak jadi that parents orang tu. Macam mana kita nak memperbaiki hubungan dan relationship kita dengan anak kita. Okay, that's very important. Macam mana kita nak penuhi emosi anak tu supaya dia memang suka nak bercakap dengan kita. Dan of course, macam mana kita nak betulkan kalau anak tu really tak boleh nak sebut. So yang ini insyaAllah saya akan ajar dalam seminar online anak cakap ni, sebab dia panjang, satu masa yang panjang, satu hari untuk saya explain. Okay, masa pendek saya tak nak explain sebab dia ada perjalanan yang anda kena tengok, kena tahu untuk membolehkan untuk membolehkan anak tadi ni dapat balik kemahiran yang dia mungkin dia dah tertinggal masa dia membesar, dia tak dapat skill tu. So menyebabkan dia tak boleh nak dapat kemahiran bercakap ni. So kita check balik which one. Dan tengok macam mana nak dapatkan balik skill tu. Alright. So, itu adalah seminar online anak-anak cakap. Boleh klik pada link dan boleh mendaftar dekat situ. Pada 3 Disember nanti. Okay, kelas tu akan pada 3 Disember. And makin lambat daftar, harga dia akan makin mahal. Tu bagi tahu siap-siap. Okay. Sekarang harga dia masih lagi murah. Tapi makin lambat, makin mahal lah harga dia. Macam biasa kan. Dia late bird dia memang mahal sikit. Okay, so tu sajalah kot. Kadang-kadang rasa semangat, kadang-kadang rasa down. Kita manusia memang kadang-kadang macam tu, Puan Nurul. Tapi of course bila down, cari balik sebab kenapa kita nak up balik. Kan, dia mesti ada sebab. Tengok balik muka anak, bayangkan balik, kan. Mesti kita up balik lepas tu. Cari kenapa kita nak bangun balik. Semua manusia down, tapi mesti ada satu yang dia pegang yang menyebabkan dia boleh bangun bila dia jatuh. So cari apa benda yang boleh menyebabkan kita bangun tadi tu.
Okay. Lumrah lah tu. Down dan apa semua kan. Okay. So itu saja untuk malam ni. Thank you so much pada yang join. Hopefully apa yang saya explain malam ni sikit sebanyak anda dapat some idea lah. Definitely saya tak boleh nak explain in detail sebab panjang cerita dia. Kan. Tapi semoga at least anda dapat something lah. Alright. Okay, itu saja untuk malam ni. Thank you so much. Kita jumpa lagi insyaAllah. Malam esok tak ada sebab saya ada coaching. Dengan group coaching. Okay. So, mungkin next time lagi kita jumpa. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye.